العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين وخصوصا إلى روح الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, ahli pengajian yang budiman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pagi kita ini dan memberikan kesempatan untuk kita mengenal lebih dekat Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui pengajian sirah dengan kita mengaji kitab Tahdzib As-Sirah An-Nabawiyah yang diambil daripada kitab Tahdzib Al-Asma' Was-Sifat yang dikarang oleh Al-Imam Muhyiddin Yahya Ibn Sharaf Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah yang meninggal pada tahun 676 Hijriyah pada kurun yang ke-7 Hijriyah. Beliau seorang ulama besar, seorang wali Allah yang hebat, seorang murabbi yang ikhlas, seorang pendakwah yang gigih, seorang penulis yang sangat tekun, menjadi suatu hadiah besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Tidak ada perpustakaan, masjid-masjid, surau-surau, madrasah-madrasah di dalam dunia ini, terutama sekali di dunia Islam, melainkan ada kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ketika beliau menulis kitab Al-Muwatta, lalu dikatakan bahawa telah ada orang menulis kitab hadis, mengumpulkan hadis sebelum beliau. Lalu beliau mengatakan dengan suatu pernyataan yang menjadi tinta emas di dalam sejarah, ma kana lillahi yabqa wa ma kana li ghairihi yafna. Apa yang ditulis kerana Allah akan kekal, dan apa yang tidak kerana Allah tidak ikhlas tidak akan kekal. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah wafat pada kurun yang kedua dahulu, iaitu pada tahun 179 Hijriyah, sehingga zaman sekarang kita ini 1442 Hijriyah. Kitab Muwatta karangan beliau dipelajari, ditelaah, istifadah daripadanya, dikaji, menunjukkan keikhlasan Imam Malik ketika menulis
kitab beliau yang sangat masyhur dan sangat terkenal ini. Begitulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau dengan karangan-karangan beliau yang sampai sekarang dipelajari, diistifadah, ditelaah kerana keikhlasan yang ada pada ulama-ulama seperti mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan juga kita keikhlasan dalam berdakwah, dalam menulis, dalam mengajar, dalam apapun yang kita lakukan. Mari kita ulang kaji sedikit apa yang kita pelajari pada beberapa minggu lepas sebelum kita sambung tajuk baru dalam kitab Tahdhib As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, supaya ada kesinambungan dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah boleh mengikuti pengajian kita hari ini. Ada sambungannya, maksud ada kaitannya dengan perbahasan yang kita lakukan, yang kita syarahkan pada 2 minggu yang lepas. Baik, lingkungan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada Makkah dan Madinah. Kemudian sejauh di persekitaran Jazirah Al-Arabiyah. Nabi paling jauh keluar daripada 2 bumi ini di Tabuk, itu yang paling jauh sekali dalam perjalanan sebegitu. Dan ke Syam itu kerana melibatkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Adapun dalam perjalanan biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lingkungan yang kita letakkan di dalam slide ini. Kita harus faham dahulu bahawa kehidupan Nabi di antara 2 tempat ini dalam tempoh waktu 63 tahun. Di Makkah Nabi lahir sehingga umur 53 tahun berada di bumi Makkah. Kalau dikira daripada tarikh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul ketika berumur 40 tahun, bermakna daripada 40 tahun ke 53 tahun, 13 tahunlah kehidupan Nabi di bumi Makkah. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk meneruskan dakwah di bumi Madinah yang sangat barakah selama 10 tahun. Begitulah peristiwa hijrah menjadi suatu titik tolak perubahan yang besar dalam sejarah ketamadunan dan sejarah dakwah Islamiyah, dan juga menjadi rujukan untuk dijadikan sebagai tarikh di dalam Islam peristiwa hijrah yang sangat besar ini. Maka 53 tahun di Makkah, 10 tahun di bumi Madinah, itulah umur Nabi yang sangat barakah, 63 tahun. Pun begitu ketika Nabi berada di bumi Madinah, apakah Nabi kembali balik ke bumi Makkah? Ya, sebanyak 5 kali. Tuan-tuan dapat lihat di situ ketika peristiwa 6 Hijriyah, 7 Hijriyah, 8 Hijriyah, 2 kali Nabi masuk, dan yang terakhir pada 10 Hijriyah. Ketika Nabi kembali semula ke bumi Madinah, baginda wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antaqala ila jiwari rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriyah. Supaya kita tahu kronologi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi yang mulia Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibni Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin ibni Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibni Mudar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sangat bagus untuk dihafal, dan nama-nama yang kita sebutkan ini semuanya mulia, daripada Nabi sehingga ke ayat atau dan seterusnya, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau menyebutkan inda dzikri salihin tanzilur rahmah
Ketika disebut nama orang soleh, turun rahmat. Bagaimana kalau disebut nama ketua orang soleh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah pasti tempat yang disebut nama baginda yang mulia ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunyah itu adalah panggilan. Ada satu lagi namanya laqab. Laqab itu gelaran. Contohnya Al-Imam An-Nawawi, nama beliau asal adalah Yahya ibn Sharaf. Itu nama asal. Tetapi beliau dipanggil dengan Abu Zakaria, dan beliau dilaqab, digelar dengan Muhyiddin, orang yang membangunkan agama. Jadi di dalam penamaan ada seni yang disebut sebagai kunyah dan laqab. Nama itu nama asal, kunyah itu panggilan. Biasanya ada abu, ada ummu, ada ibnu di hadapannya itu. Barulah yang ketiga itu laqab, panggilan. Gelaran. Kalau Al-Imam Al-Ghazali, nama beliau Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Kunyah beliau Abu Hamid, sebab beliau ada seorang anak lelaki yang namanya Hamid, lalu digelar Abu Hamid. Anak beliau meninggal ketika kecil. Beliau digelar dengan banyak gelaran sesuai dengan kehebatan dan kedudukan keilmuan dan ibadah beliau. Masya Allah, dengan nama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam dan banyak lagi. Abu Al-Qasim, kunyah untuk Nabi, panggilan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab salah seorang nama anak baginda adalah Al-Qasim. Jadi dipanggil Abu Al-Qasim, bapa kepada Al-Qasim. Malaikat Jibril alaihi salam memberikan kunyah kepada baginda dengan Abu Ibrahim, bapa kepada Ibrahim. Sebab salah seorang anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Sayyidina Ibrahim, dikuburkan di pekuburan Baqi'. Kenapa kita bicarakan tentang nama? Sebab nama Nabi yang banyak itu sebenarnya menunjukkan kemuliaan, ketinggian, ketokohan, keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kaedah menyebut kathratul asma' dalatun ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang empunya nama itu. Samalah juga dengan Al-Quran yang banyak nama, mulianya Al-Quran. Demikian Allah Subhanahu wa taala, namanya masya-Allah banyak sekali. Di dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani yang dikenal dengan nama Syekh Wan Ali Kutan, beliau sebut di situ pendapat ulama yang mengatakan nama Allah Azza wa Jalla ada 3,000 nama. Masya-Allah. Dan 1,000 nama itu diketahui oleh para malaikat, 1,000 nama diketahui oleh para anbiya, 1,000 nama diketahui disebutkan di dalam kitab. Begitu disebut. Dalam 1,000 nama tadi, 300 disebut dalam kitab Taurat, 300 disebut di dalam kitab Zabur, 300 disebut di dalam kitab Injil, tinggal 100. Itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. 99 nama juga di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma satu nama sahaja. Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Sebahagian ulama mengatakan ada disebut di dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Apapun itu diketahui, ya pasti hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Masta'tharallahu bi'ilmihi, yang hanya dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, ada sebahagian ulama mengatakan semua 3,000 nama ini ada di dalam satu ayat sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim mengikut sebahagian faedah ataupun fawaid yang disebut oleh para alim ulama, seumpama dia membaca 3,000 nama Allah Subhanahu wa taala. Mulianya ayat
Bismillahirrahmanirrahim, walaupun pendek tetapi Masya Allah rahsia-rahsianya. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aminah binti Wahb binti Amr bin Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Begitulah sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di datuk mereka yang bernama Kilab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir mengikut pendapat yang sahih lagi masyhur pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Sebab dikatakan 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Abrahah yang berada di Yaman itu dengan sekumpulan bala tenteranya yang ramai, dan mereka menunggang gajah yang paling besar ditunggang oleh Abraha. Ada sebahagian kitab menyebutkan gajah besar itu namanya Mahmud, sehingga ahli sejarah barat cuba juga mengkaji tentang peristiwa ini, lalu mereka menyebutkan Mahmud itu dengan Mammoth, sebab mereka tak boleh sebut Mahmud macam hak yang kita sebut sekarang, akhirnya menjadi Mammoth. Sebab itu Mammoth itu dikatakan dalam bahasa Inggerisnya adalah gajah yang besar. Itu disebut dalam sebahagian kitab. Kerana itu tahun itu disebut sebagai tahun gajah. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bumi Makkah dan penduduknya daripada serangan Abraha ini, dan selamatlah mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentera-tentera Abraha ini. Dan Al-Quran menyebutkan faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan Allah jadikan mereka seperti asaf, seperti daun yang ma'kul, yang dimakan oleh ulat. Abraha sendiri juga terkena batu yang dibawa oleh burung, yang dikatakan di dalam kitab sejarah membawa 3 biji batu di paruhnya, di kaki kanan dan kaki kirinya, dan dilepaskan, maka binasalah tentera-tentera Abraha. Abraha sendiri terkena batu itu, tetapi beliau tidak mati di kawasan Wadi Muhasir itu, dekat kawasan Mina, sebelum nak sampai ke bumi di Kaabah, di Makkah, di Kaabah. Akhirnya Abraha dibawa ke San'a dan meninggal di San'a dalam keadaan, dikatakan dalam kitab sejarah, badannya berlubang-lubang kerana batu yang dibawa oleh burung-burung yang tadi, sebagai penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana dia berhasrat untuk menghina Kaabah itu, yang itu adalah rumah Allah, bukan rumah untuk Allah, tidak. Itu idafatu tashrifin wa ikramin wa ijlalin. Rumah Allah bermaksud rumah yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Di sini kita lihat peta yang disebut di mana yang Wadi Muhasir, dan di sebelah dekatnya situ adalah Makkah Al-Mukarramah, agak dekat, tetapi begitulah Allah menyelamatkan rumahnya dan Makkah yang barakah itu. Ini rumah kelahiran baginda Rasulullah. Maaf, ini adalah tapak maulud, tempat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kaki Jabal Abi Qubais, terletak di kampung Suqul Lail, Makkah. Sekarang dijadikan perpustakaan umum. Dahulu di sini adalah Sya'ab, lembah Abu Talib. Tuan-tuan, puan-puan, nanti kita akan lihat 3 tahun Nabi dan pengikut-pengikut baginda, orang-orang Islam dan kabilah baginda diboikot oleh kufar Quraisy. Tidak ada perniagaan, tidak ada pernikahan, tidak ada perhubungan muamalah dengan Nabi dan orang-orang Islam selama 3 tahun. Masya Allah, bayangkan, bukan 3 hari. Di sinilah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra berkorban untuk Islam, untuk Nabi, sehingga beliau adalah seorang jutawan. Habis hartanya digunakan untuk Islam, untuk kegunaan
masyarakat Islam yang diboikot di sini, di lembah Sya'ab Abi Talib ini, dan juga digunakan untuk membeli hamba-hamba daripada penguasa-penguasa ataupun orang-orang kufar yang hamba mereka nak masuk Islam ditebus dengan sekian harga dan sebagainya. Itulah pengorbanan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Baginda dilahirkan pada hari Isnin pada bulan Rabiul Awal. Apa rahsia hari Isnin dan Rabiul Awal? Ada rahsianya. Mari kita lihat peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hari Isnin. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallama yaumal itsnain. Nabi dilahirkan pada hari Itsnain. Wastumbi'a yaumal itsnain, diangkat menjadi nabi pada hari Itsnain. Pendapat yang masyhur menjadi nabi dan sekaligus rasul. Ada sebahagian mengatakan menjadi nabi dahulu. Apabila turun ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, baru ketika itu Nabi menjadi Rasul. Itu pendapat yang kedua. Tetapi pendapat yang pertama lebih kuat, ketika Nabi dilantik menjadi Nabi sekaligus menjadi Rasul. Wa kharaja muhajiran ila Makkah ila al-Madinati yaumal itsnain. Nabi keluar berhijrah daripada Makkah ke Al-Madinah pada hari Itsnain. Wa qadima al-Madinata yaumal itsnain, sampai di bumi Madinah juga pada hari Itsnain. Wa tuwfiya yaumal itsnain, Nabi wafat pada hari Itsnain. Wa rafa'a al-hajar al-aswada yaumal itsnain, dan Nabi mengangkat al-hajaru al-aswad, iaitu batu yang hitam. Ada pendapat riwayat yang mengatakan asalnya batu putih, batu daripada syurga, tetapi menjadi hitam disebabkan dosa-dosa manusia. Itu sebahagian riwayat mengatakan. Pada bila? Pada hari Itsnain. Masya Allah. Apakah ini secara kebetulan? Tidak. Kita belajar di dalam sifat 20, kita tahu yang namanya takdir. Kalau mengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, qada dahulu baru takdir. Qada ketetapan, Allah sudah tetapkan ia, dan berlaku ia dengan takdir. Takdir itu ada ukuran. Contohnya, orang itu telah ditetapkan hidup dalam dunia. Berapa tahun hidup dalam dunia itu? 63 tahun, 64, itu namanya takdir. Kalau mengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, takdir dahulu, qadar, baru qada. Qadar adalah ketetapan juga. Allah telah tetapkan orang itu sekian-sekian. Kemudian Allah jadikan ia, lakukan ia. Itu namanya qada, laksanakan ia. Ini adalah khilaf dalam bab usul. Maksud dalam bab usul aqidah. Tetapi ini yang disebut sebagai furu' usul. Dalam aqidah itu ada furu'nya. Sedikit untuk kita ulang kaji pengajian sifat 20. Tuan-tuan nak guna qada dulu baru qadar, boleh mengikut pendapat Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Nak qadar dahulu baru qada. Yang pastinya adalah iradah. Allah tentukan apa yang berlaku pada makhluk ini sejak azali dahulu, sejak belum ada makhluk, sejak qadim, dengan sifatnya yang bernama iradah. Maka Allah tentukan Nabi untuk berlaku peristiwa-peristiwa tadi pada hari Itsnain dengan sifat iradah Allah dalam ta'alluq tanjizi qadim. Maka Nabi lahir ke dunia ini, peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan tadi itu berlaku semuanya pada hari Itsnain. Itu Allah lakukan ia dengan sifat qudrah dalam ta'alluq tanjizi hadis. Begitulah indahnya. Kalau kita belajar sifat 20, Masya Allah, kita akan tahu semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kataba maqadir al-khalaiq 50,000 sanah qabla khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan, menulis takdir. Bermaksud qalam itu menulis, tetapi semuanya dalam wa indahu ilmul kitab, dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Pasti ada rahsianya.
Sebab tidak mungkin Allah melaksanakannya dengan sifat qada'nya, melainkan telah ditakdirkan dahulu, ditetapkan dahulu dengan sifat iradahnya. Allah mahu, maksudnya apa yang Allah mahu dilaksanakan oleh Allah. Kemahuan Allah itu berdasarkan ilmunya. Bermakna Allah tahu apa rahsia hari Isnin itu. Oleh kerana itu ulama cuba untuk memahami sedaya mungkin, walaupun hakikatnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahsia kelahiran Nabi pada hari Isnin dan pada bulan Rabiul Awal? Hari Isnin dan bulan Rabiul Awal tidak terkenal di kalangan Arab. Yaumun majhulun 'inda al-Arab. Hari Jumaat orang Arab kenal. Sayyidul Ayyam. Hari Yaumul Arafah itu terkenal dengan hari Arafah. Demikian hari-hari yang lain. Bulan pun begitu. Bulan Rabi' orang Arab tidak kenal. Orang Arab kenal bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, sebab bulan ini diagungkan sebab al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang mulia, sampai mereka tidak berperang dalam perang-perang yang dalam bulan yang 4 ini. Orang Mudar sangat mengagungkan bulan Rajab sehingga disebut oleh hadis Rajabu Mudar. Rajab itu seolah-olah milik orang Mudar, tapi tak kenal pun orang Arab dengan bulan Rabi'. Syahrun majhulun 'inda al-Arab. Bulan yang tidak terkenal di kalangan orang Arab. Apa rahsianya? Wallahu alam. Tetapi Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah Al-Faqir sempat berjumpa 2 kali dengan beliau. Beliau mengatakan orang-orang ahlul adwaq yang hatinya tulus ikhlas pada Allah, mendapat limpahan ilham rabbani, mereka mengatakan aradallah an yakuna fadlu hadha an-nabiyil karimi fadlan, itu tertinggal alif, istiqlaliyan munfaridan laisa tabi'an li ahadin. Allah mengkehendaki supaya kelebihan yang ada pada Nabi yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelebihan yang tersendiri dan istimewa sekali, yang kelebihan dan keistimewaan ini laisa tabi'an li ahadin, bukan ikut yang lain. Kalau Nabi lahir pada hari Jumaat, nanti orang kata, ya memang Nabi terkenal sebab hari Jumaat kan terkenal. Tidak. Nabi lahir pada hari yang bukan terkenal, pada bulan yang terkenal, tetapi akhirnya nanti hari itu terkenal kerana Nabi, bukan Nabi terkenal kerana hari. Bulan itu terkenal kerana Nabi, bukan Nabi terkenal kerana bulan. Masya Allah. Sehingga ada seorang penyair Arab mengatakan, bukanlah Nabi Muhammad itu terkenal kerana syairku, tetapi syairku terkenal kerana memuji Nabi. Beliau menulis syair, banyak syair-syair lain, tapi tidak terkenal. Tetapi ketika menulis tentang syair berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal syair beliau. Ma madahtu Muhammadan biqasidati, walakin madahtu qasidati bi Muhammadi. Tidaklah aku terkenal Nabi Muhammad itu kerana qasidahku, tidak, tetapi qasidahku terkenal kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji dalam qasidah tadi. Ma madahtu Muhammadan biqasidati, walakin madahtu qasidati bi Muhammadi. Kenapa hari Isnin? Riwayat menyebutkan pokok dan tumbuh-tumbuhan dijadikan pada hari Isnin. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Lalu kata ulama, cuba lihat, pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan menghasilkan bahan makanan, buah-buahan, sayur-sayuran sebagai makanan kepada jasad. Ini isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti makanan kepada ruh dan jiwa, sebab Nabi yang memperkenalkan kita tentang Allah. Ruh itu akan tenang kalau kenal Allah. Ruh itu akan kenal kalau tahu beribadah. Nabi yang mengajar cara beribadah, cara berzikir. Jiwa itu akan tenang kalau berzikir. Siapa yang mengajar zikir dan ingat Allah, kalau tidak Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pokok yang menghijau memberikan ketenangan kepada hati dan jiwa, membawa ketenteraman kepada sanubari. Ini
isyarat kepada Nabi. Kenapa? Ruh mencapai ketenangan apabila kenal dan dekat dengan Allah. Siapa yang memperkenalkan Allah kepada kita supaya kita kenal dan dekat, boleh mengadu, merayu kepadanya, merintih? Kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga isyarat kepada ketenteraman jiwa kalau kita melihat akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu. Insya-Allah hadirin, sedikit masa lagi akan terbit satu kitab Seindah Akhlak Nabi. Alhamdulillah kita telah kumpulkan ratusan hadis-hadis tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Nabi, rahmat Nabi, sabarnya Nabi, zuhudnya Nabi, sabarnya Nabi, tasamuhnya Nabi, lemah lembutnya Nabi. Itu kita kumpulkan di dalam kitab Seindah Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan dapat kita baca dan kita manfaatkan kitab ini di bulan Ramadan akan datang ini ataupun bulan Syawal dalam masa yang terdekat insya-Allah. Yang ketiga, pokok menghijau, memberi kesegaran pada mata yang memandang. Itu juga isyarat kepada Nabi. Kenapa? Keindahan wajah Nabi menyejukkan mata di samping akhlak yang mulia. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, idza ra'ainaka raqat min qulubina." Ya Rasulullah, ketika kami lihat Tuhan akan terangkat akan hati batin kami. Kenapa? Wajah yang begitu tulus, ikhlas. Melihat wajah Nabi itu maksudnya wajah ketenangan, keikhlasan, wajah yang khusyuk, khudu', yang humul kepada Allah Azza wa Jalla. Sedap di mata memandang. Bukanlah wajah yang bengis, wajah yang keras, wajah yang ganas, wajah yang marah, tidak. Gitu. Sebahagian sahabat lain mengatakan, "Ma ra'ayna manzaran a'jaba min wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah kami lihat pemandangan yang lebih indah daripada melihat dan memandang wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahsia hari Isnin yang sempat kita tulis. Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabi'? Apa rahsianya Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Rabi' itu bermaksud musim bunga. Ketika musim bunga, pokok dan tanam-tanaman mengeluarkan hasil. Maka para pekebun ataupun pesawah lihat, oh seronok, suka hati, masya-Allah, tabarakallah. Sebab ini kan nanti hasilnya boleh dimanfaatkan, boleh dimakan, boleh disedekahkan pada orang lain, boleh dijual untuk pertambahan rezeki, gembira. Isyarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi adalah berita gembira, busyra, dan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Alam sufli, manusia di bawahnya, dan alam ulwi, alam di atasnya, para malaikat. Masya-Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat lil alamin. Alam itu masih wallah selain daripada Allah. Jadi kegembiraan ini, rahmat ini untuk manusia, untuk malaikat. Buktinya apa? Dalam peristiwa Mi'raj, kan Nabi naik di langit yang pertama, satu riwayat sehingga ke Sidratul Muntaha, satu riwayat melepasi Sidratul Muntaha, kemudian ke mustawa ataupun lautan, sampai paling tinggi Arash. Nabi di situ, masya-Allah, para malaikat berbangga, seolah-olah para malaikat yang duduk di langit mengatakan, wahai penduduk bumi, bukan kamu sahaja yang berbahagia, bergembira kerana kamu ada yang membawa rahmat di muka bumi, kami juga bergembira. Masya-Allah, kerana rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat kepada binatang, sehingga kita tidak boleh bunuh binatang sebarangan. Walaupun binatang itu berbentuk anjing ataupun khinzir yang najis mughalladzah, kedua-duanya tak boleh bunuh sebarangan. Sebab rahmat Nabi yang membawa peraturan-peraturan, syariat-syariat yang tidak membolehkan membunuh sebarangan. Begitu rahmat kepada badan ini. Saya teringat guru kami Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marabu Al-Banjari mengatakan, rahmat mulut ini dengan rahmatnya Nabi, tangan ini mengambil makanan tidak diletakkan ke telinga,
tidak letakkan di hidung, tetapi tangan yang tidak berakal ini meletakkan ke mulut. Masya Allah. Itulah rahmat juga kepada tumbuh-tumbuhan dan sekalian alam, kerana kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi berita gembira. Masya Allah. Sayyidul wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, musim bunga, pokok mengeluarkan bunga-bunga haruman, itu nanti menjadikan suasana sangat indah sekali, sangat tenang sekali. Ini isyarat kepada akhlak Nabi yang sangat mulia, sangat cantik, sangat indah, sangat tenang. Sesiapa pun yang melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan gembira. Walaupun Nabi nanti ada haibahnya, itu menjadikan orang jadi gerun dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi akhlaknya tadi, Masya Allah, ada seorang yang gemetar berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ahdi, tenanglah kamu, innama ana ibnu mra'atin ya'kulul qadid. Saya adalah seorang perempuan, anak kepada seorang perempuan yang makan daging kering je, bukan raja, bukan apa. Tenang. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia sekali. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ataupun Syama'ilur Rasul, Syama'ilun Nabi, ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami melihat seseorang yang paling banyak bersenyum melainkan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak senyum. Kita sudah bicarakan tentang akhlak Nabi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, yang ketiga, musim bunga, musim paling sederhana, paling indah. Tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Masa siang sama panjang dengan masa malam, sebab tidak terlalu panas itu menyebabkan sedap untuk berpuasa dan beribadah pada siang hari. Malam tidak terlalu sejuk untuk sedap untuk beribadah dan tahajud pada malam hari. Masya Allah. Ini isyarat kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat sederhana, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar, tidak ifrat, tidak tafrid, tidak longgar, tidak ketat sangat, fleksibel, tetapi perpetual, unchangeable. Solat itu wajib, tak boleh tak kata tak wajib. Tapi bagaimana nak solat? Ya, kita punya mazhab. Di mana nak solat? Masya Allah, di mana-mana pun. Itulah yang disebut syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang, Masya Allah. Syariat Nabi Musa alaihi salam, ketika kaum Nabi Musa menyembah ajil, anak lembu, lalu mereka bertaubat. Nah, bagaimana cara taubat mereka? Allah mengatakan, faqtulu anfusakum, maka hendaklah kamu bunuh diri kamu. Bertaubat ketika itu adalah dengan cara membunuh diri. Ya salam. Sebahagian mufassir mengatakan orang yang tidak menyembah anak lembu itu, mereka yang bunuh orang yang menyembah tadi dan yang menyembah orang yang bertaubat tadi. Ajib. Hadirin, kita di zaman dan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebegitu. Taubat cukup dengan STA, S, sesal, menyesal atas perbuatan yang kita lakukan, dosa dan maksiat itu. T, tinggalkan maksiat itu, jangan buat lagi. Jangan musurran alal ma'siyah, jangan berterusan melakukan maksiat. Dan A, azam, jangan buat lagi. STA, kalau ia melibatkan dosa dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau melibatkan dengan makhluk, hendaklah dikembalikan barang yang dipinjam ataupun yang diambil ataupun diminta halal. Berhutang hendaklah dikembalikan. Begitu, Masya Allah. Orang Bani Israel syariat dahulu, kalau ada najis di pakaian, pakaian itu hendaklah dikerat, dipotong bahagian yang ada najis tadi. Berlubang-lubanglah pakaiannya itu. Kita tidak, cukup dengan membasuh najis. Kalau mughalladhah, cara mughalladhah. Mutawassithah, caranya. Mukhaffafah, punya cara yang sendiri.
syariat ini sangat indah, sangat senang dan memberi kebaikan yang besar, tidak menyusahkan umat. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama itu sesuatu yang masyaqqah ataupun yang payah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Pengkebumian dan umur, mari kita lihat. Baginda dimakamkan pada hari Selasa ketika tergelincir matahari waktu Zuhur. Ada juga pendapat mengatakan baginda dikebumikan pada malam Rabu. Pendapat yang benar, baginda wafat pada umur 63 tahun sesuai yang kita telah sebutkan sebentar tadi, dan 2 minggu lepas pun kita sebutkan juga. Begitulah juga sahabat-sahabat Nabi, umur mereka 63 tahun, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baginda dilahirkan dalam keadaan berkhitan dan terputus tali pusatnya. Tuan-tuan, slide yang berwarna kuning telur sebegini, di atasnya tu ada tahdhibus sirah an-nabawiyah, kemudian yang berwarna hijau itu al-Imam an-Nawawi. Slide ini maksudnya adalah nas asal dalam kitab Imam an-Nawawi yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Ini namanya nas asal. Bila kita letakkan slide yang tidak sebegini, itu maksudnya syarah, supaya tuan-tuan dapat tahu ya. Sebab itu saya gunakan pendekatan mana-mana slide yang berwarna kuning telur sebegini dan ada border berwarna hijau, atasnya pun hidernya itu pun ada tulis tahdhibus sirah an-nabawiyah Imam Nawawi. Itu maksudnya slide yang itu maksudnya teks yang asal, supaya kita tidak keliru, tidak semabul ya. Baik, ada 3 pendapat yang Nabi berkhitan ini bagaimana. Pendapat yang pertama, terkhitan semasa dilahirkan, seperti yang disebut dalam kitab Imam Nawawi tadi. Pendapat kedua, dikhitan ketika dada dibelah semasa dalam penjagaan Sayyidatina Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah disebut Halimah As-Sa'diyah sebab beliau berasal daripada Bani Sa'ad. Alhamdulillah kami berkesempatan juga ketika umrah 2 tahun lepas tak silap untuk pergi ke perkampungan ini. Saya akan tunjukkan beberapa gambarnya nanti insya-Allah. Pendapat yang ketiga, dikhitan oleh datuk baginda iaitu Abdul Muttalib pada hari yang ke-7 kelahiran. Baik, sejarah Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab beliau, Al-Hakim Abu Ahmad mengatakan, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakaikan kain kafan, baginda diletakkan di atas tempat tidur di tepi kubur. Maksudnya tempat tidur ni pembaringan di situ ya. Kemudian para sahabat masuk untuk mendirikan solat jenazah baginda secara berperingkat-peringkat tanpa diimami oleh seseorang. Maksudnya seorang. Apa rahsianya ini? Al-Imam Syafi'i dalam kitab beliau menyebutkan 2 sebab. Kenapa tidak berimam berjamaah? Kenapa satu-satu? Keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita seorang berdiri berdepan sebegini, kita lebih merasa keagungan. Bila kita ramai-ramai, kita rasa macam kita kuat, hebat, seolah-olah yang di depan ini pun kita sedikit merasakan kurang kehebatannya. Bila berdepan begini, keagungan, kehebatan itu lebih terasa. Yang kedua, bimbang berebut-rebut untuk menjadi imam solat. Sebab siapa yang jadi imam solat mesti mulia nanti. Sebab satu, mengimami orang. Yang kedua, mengimamkan solat untuk jenazah yang paling mulia, makhluk yang paling mulia alal itlaq. Kerana itu ditakuti sebegitu. Sebab itulah sembahyang seorang-seorang, dan supaya setiap seorang tidak merasakan dirinya hebat daripada orang lain. Kan nanti akan jadi khalifah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada isyarat-isyarat daripada Nabi, tetapi supaya tidak ada nanti yang klaim dia yang terbaik dan sebagainya. Baginda dimakamkan dalam lahat. Dia ada 2 cara. Satu, lahat yang di tepi tanah tu, kalau tanah tu keras
kubur tu kan, ini namanya kubur. Kubur. Kalau saya boleh bagikan ini lubang kubur. Ini namanya lubang kubur. Kalau dibuat tepi, tepi tu namanya syaqqa. Itu namanya lahad. Kita selalu sebut liang lahad. Tu namanya liang lahad. Kalau di tengah ini, itu namanya syaqqa, dilihat. Kalau tanah tu keras boleh guna lahad. Kalau tak, tanah tu lembut, pakai syaq sahaja. Baik. Ada yang kemudian diletakkan batu bata padanya. Di atasnya diletak batu bata. Ada yang mengatakan 7 batu bata. Kemudian mereka menutupnya dengan tanah, menjadikan kuburnya sedikit tinggi. Ini sunatnya, 1 jengkal. Dan menjuruskannya dengan air, itu dibolehkan. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini yang namanya lahad. Lahad tu diletak di tepi tu, menghadap ke kiblat tu. Kalau syak tu di tengah-tengah macam tu. Gitu. Biasa di Malaysia tengok tempat. Kalau tanah tu keras guna lahad. Kalau tidak guna syak. Ini. Kalau lahad sebegini. Tu kepala dia, ra'sul mayyit. Tu kepala dia tu. Kiblat di sebelah sana sebab macam kita tidur juga. Sebab itu orang yang tidur itu seolah-olah seperti mati. Sebab itu sunnah Nabi adalah tidur menyiring sebelah kanan. Di samping bagus, jantung, kedudukan jantung kita pun bagus. Kita kalau tidur sebelah kanan, mengiring di rusuk kanan, dan itu mengingatkan kepada kematian. Kafa bil mauti dzikra, cukuplah kematian itu sebagai suatu yang memberi peringatan yang baik. Al-Imam Al-Mutanabbi beliau mengatakan lidulil mauti wa banulil kharabi liman nabni wa nahnu ila turabi. Kehidupan ini adalah untuk kematian. Lidulil mauti wa banulil kharabi. Kehidupan itu adalah untuk kematian, dan pembinaan itu adalah untuk kharab, untuk keruntuhan. Lidulil mauti wa banulil kharabi liman nabni wa nahnu ila turabi. Kenapa kita leka dalam pembinaan rumah, harta benda, walal wa nahnu ila turabi, kita nanti kan akan pergi ke turab, iaitu ke tanah. Tidak salah untuk bermewah, tetapi kita sentiasa ingat kematian. Beginilah juga yang namanya lahad. Begitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikebumikan 1 jengkal daripada tanah, supaya orang tahu ini kubur. Jadi orang akan menghormati, terutama sekali kubur orang-orang yang salih. Hadirin, di sinilah kalau kita ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bulatan paling kiri tu, di situlah makam Nabi. Kemudian lubang nombor 2 itu adalah makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makam yang ketiga, lubang tu adalah menunjukkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lubang ini kalau kita jenguk-jenguk, telek-telek pun tak nampak apa, sebab itu ada dindingnya tu. Kalau sekarang ada ditulis dekat situ, di atas lubang yang 3 ini ada ditulis lubang pertama, huna assalamu ala nabi, di sinilah kita bagi salam pada Nabi. Situlah kita bagi salam. Kenapa kita bagi salam dekat lubang itu? Sebab lubang ini, ketiga-tiga ini kalau dipanjangkan ke belakang akan kena pada ketiga-tiga muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Kalau Sayyidina Abu Bakar, lubang itu kalau dipanjang lagi akan kena ke muka Sayyidina Abu Bakar. Kalau lubang Sayyidina Umar itu dipanjangkan akan kena pada muka Sayyidina Umar bin Khattab. Sebab itu kalau kita pergi kubur, kita jangan bagi salam di kubur itu di tengah-tengah. Adabnya ialah berdiri, kita berdiri, jangan duduk, berdiri, bagi salam, assalamu alayka ya ahlal qabr, ataupun assalamu alayka ya Haji Ahmad, contohnya. Boleh tetapi di sebelah kepala dia, jangan di belakang kepala itu, jangan. Hendaklah kita membelakangi kiblat, sebab ini kan muka mayat menghadap kiblat, kan kita membelakangi mayat di situ, di muka, jangan di badan, di tengah kubur, dan kaki itu sama sekali jangan. Ataupun bagi salam di belakang mayat itu, tidak. Seperti mana kita menghormati mayat ketika hidup, begitu juga kita hormati mayat ketika wafat. Begitu caranya.
lubang ini tak perlu kita nak telik-telik, tidak perlu. Sebab tak nampak pun, sebab ada 4 lapis kat situ tu sebenarnya. Cuma lubang ini nak bagi tahu kalau dipanjangkan akan kena kepada muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mari kita tunjukkan secara lebih jelas. Baik. Inilah dia Masjid Nabawi dan Raudah. Tuan-tuan cuba lihat ada 3 kotak ataupun bentuk kotak yang bersusun itu. Ada orange, ada kuning, 2 tu. Itulah dia kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Mari kita besarkan yang tadi tu. Tuan-tuan nampak tak? Nombor 1 tu yang saya sebutkan tadi. Kalau kita nak lihat telik-telik memang tak nampak, sebab lubang tadi tu itu adalah dinding yang pertama yang melingkungi maqam Nabi, maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan maqam Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, dan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam itu ada lagi, tuan-tuan nampak tak nombor 2 tu? Dia sebenarnya slide saya sebenarnya dia PowerPoint tapi telah dibuat page ataupun image sebegini jadi dia tidak keluar satu-satu, dia keluar sekaligus je. Tuan-tuan tengok nombor 2, itu dinding yang kedua. Nombor 3 itu dinding yang ketiga. 4 itu dinding yang keempat, baru ada maqam tu yang kita sebutkan tadi tu. Maqam Nabi itu dan maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maqam Sayyidina Umar itu dikelilingi oleh batasan-batasan ataupun dinding-dinding. Jadi memang tak nampak. Tujuan lubang tadi bukan untuk ditilik. Tujuan tu nak bagi tahu. Tuan-tuan lihat nombor 11 tu. Kalau kita panjangkan akan kena nombor 1. Di situlah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nombor 12 supaya panjangkan dia akan kena nombor 2. Itulah dia wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nombor 13 kalau kita panjangkan yang biru tu akan kena pada yang ketiga itu. Itulah kedudukan wajah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itulah rahsia, dan itulah tuan-tuan supaya kita faham ketika menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua orang sahabat baginda yang mulia ini. Ayah Nabi wafat di Madinah. Kita telah sebut walaupun Al-Imam Al-Waqidi dan Al-Imam Al-Waqidi, Imam Muhammad bin Sa'id mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan bagi beliau wafat ketika baginda masih dalam kandungan. Sebenarnya tidak sebegitu. Karena memang ada bukti. Itulah biasa saja hadirin, yang namanya ulama-ulama ini ada yang khilaf tetapi mengikut ijtihad dan ilmu mereka masing-masing. Datuk baginda wafat ketika umur 8 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun, masyhur 8 tahun. Kemudian datuk baginda wasiatkan supaya dijaga oleh Abu Talib, sebab dalam banyak-banyak anak kepada Abdul Muttalib, Abu Talib lah yang paling banyak dan paling jelas menunjukkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal Abu Talib ada anak 12 orang juga, dan beliau tidak seperti adik-beradik yang lain yang kaya. Beliau orang yang agak miskin. Tetapi ada hikmah di sebaliknya. Tuan-tuan, ulama mengatakan, kenapa Nabi waktu kecil orang-orang penting yang ada di sekeliling Nabi wafat? Ayah baginda meninggal ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan. Ibu baginda meninggal ketika baginda berumur 6 tahun. Datuk baginda meninggal ketika berumur 8 tahun. Ini orang-orang yang penting dalam kehidupan seorang baby. Seolah-olah ini sebahagian ulama memberi faedah. Allah nak bagi tahu, wahai Muhammad, bukan manusia yang jaga kamu, bukan orang yang jaga kamu, tetapi pemeliharaan, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ketika Nabi dibawa oleh ibu baginda pergi ke Al-Madinah untuk menziarahi bapa-bapa saudara Nabi. Di sebelah ibu namanya Khal, kalau sebelah bapa namanya Am, di Bani Adi ibn Najjar. Ketika balik daripada ziarah itulah Sayyidatina Aminah meninggal di satu tempat namanya Abwa, iaitu satu tempat di antara Makkah dan Al-Madinah. Di sini itu namanya Yathrib
Balik daripada Yathrib tu nak sampai ke Makkah, tengah-tengah tu namanya Al-Abwa. Di situlah meninggalnya ibu Nabi yang sangat mulia, Sayyidatina Aminah. Dalam kitab ini disebutkan dalam peristiwa ketika menyebut tentang kematian dan pengkebumian, Imam Nawawi diletakkan perkara ini. Nabi diutuskan kepada manusia seluruhnya ketika baginda berumur 40 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun lebih sehari, masyhur 40 tahun. Inilah dia rumah Nabi bersama Sayyidatina Khadijah dekat Makkah. Ada mihrab, tempat Nabi solat. Ada tempat kelahiran Sayyidatina Fatimah, tempat berniaga. Yang besar itu tempat berniaga tu, sebab Sayyidatina Khadijah seorang pedagang yang sangat besar, sangat hebat. Ini adalah Gua Hira. Sebab kitab Tahdhib ini tidak jelaskan ini semua, tidak mendetailkan secara detail peristiwa-peristiwa ini. Kita pun sekadarnya sahaja, sebab kita setiap minggu ada tajuk yang tertentu tentang sirah ini. Ini Gua Hira. Alhamdulillah Al-Faqir juga sempat solat dekat Gua Hira ini. Nak masuk ke tempat Gua Hira tu bukan senang. Inilah dia, bukit batu yang pejal. Gua Hira tu di atas, nak naik ke atas tu ambil masa. Dan nak masuk ke Gua Hira sebelah sana tu melalui lubang pintu Gua Hira kat depan ini. Inilah suasana Gua Hira, bukit yang ada Gua Hira pada waktu malam. Imam Nawawi sebutkan lagi, baginda bermukim di Makkah selepas kenabian selama 13 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, itu tolak 3 tahun Nabi berdakwah secara sir. Ada yang mengatakan 15 tahun, masyhur 13 tahun. Kemudian baginda berhijrah ke Madinah, lalu bermukim di sana selama 10 tahun tanpa ada khilaf di kalangan ulama. Baginda tiba di Madinah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Masa awal kehidupan Nabi, dalam 5 minit yang berbaki, mari kita lihat. Baginda disusukan untuk beberapa hari oleh Thuwaibah, iaitu maula, hamba kepada Abu Lahab. Maula ni dia hamba kemudian dilepaskan, tapi still juga nak bersama dengan tuannya, itu namanya maula. Kemudian baginda disusukan oleh Halimah binti Abu Zu'aib Abdullah ibn Harith As-Sa'diyah, sebab beliau berasal daripada Bani Sa'ad. Sebab orang-orang perempuan di Bani Sa'ad, antara pekerjaan mereka adalah menyusukan anak-anak orang-orang kota bandar di Makkah itu. Ceritanya panjang jugalah. Asalnya Nabi tak ada seorang pun mau, sebab datang daripada keluarga yang agak miskin. Last dah semua baby diambil oleh perempuan lain. Sebenarnya Sayyidatuna Halimah tak ada lagi dah. Last kata orang, daripada balik ke kampung Bani Sa'ad nanti tak ada apa-apa, ambil sajalah Nabi. Gitu. Zahirnya begitu. Tetapi Allah sudah tentukan yang Sayyidatina Halimah nanti akan mendapat keberkatan ketika memelihara Nabi. Masya Allah. Bayangkan, unta yang beliau gunakan itu lemah, tidak berdaya, tapi ketika balik, dia yang paling awal datang ke kampung. Sampai perempuan-perempuan lain tanya, unta ni unta yang dipakai pergi tadi kan? Masya Allah. Dan sangat kuat dan penuh dengan susunya. Itu antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di bawah asuhan dan jagaan Sayyidatina Halimah selama 4 tahun, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Halimah, dia mengatakan, baginda membesar dalam sehari seperti kanak-kanak yang membesar dalam sebulan. Masya Allah. Tuan-tuan ada anak kan, pembesaran itu sebulan, itulah Nabi SAW untuk sehari. Ini tidak pelik, sebab Nabi adalah utusan Allah dan pilihan Allah. Ini yang saya nak kongsikan sedikit sebelum kita tamatkan pengajian pada pagi ini. Inilah perkampungan Bani Sa'ad. Sekarang dah ditutup katanya ya. Ini kami sempat pergi kat sini. Ini di atas bukitnya ni. Dikatakan di sinilah tempat rumah Sayyidatina Halimah As-Sa'diyah. Dikatakan ini serpihan batu-batu sahaja. Jadi ada orang buat begitu sebagai tanda
untuk di sinilah rumahnya. Di sinilah pokok dikatakan dia sebegini. Dia seperti macam bukit. Ni kawasan Bani Sa'ad, kampung ni bukit sedikit, sinilah Nabi diam dengan ibunda Suswan iaitu Sayyidatina Halimah. Kemudian turun kat sini, bermain kat sini. Sinilah pokok yang ni. Pokok ini. Kami sempat berada di situ. Dikatakan di situlah berlaku pembedahan dada Nabi SAW ketika berumur 4, sebahagian mengatakan 5 tahun. Pokok ni dah tak ada dah. Alhamdulillah kami sempat pergi ke situ. Hadirin, setakat ini sahaja dahulu yang sempat untuk kita kongsikan, dan untuk pertemuan akan datang kita akan membicarakan tentang awal kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa peristiwa, dan kita akan masuk lagi nanti sedikit tentang sifat-sifat yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.